Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bahagian adab-adab tentang melaksanakan ketaatan, ya. Ati Allah wa ati Rasul. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Hablu minallah wa hablu minan nas. Jagalah hubungan kamu dengan Allah dan jagalah hubungan kamu dengan manusia. Ada adab tentang melaksanakan ketaatan. Adab lah, kena ada adab. Dalam rumah pun isteri kena ada adab dengan suami, suami kena ada adab dengan isteri, anak kena ada adab dengan mak bapak, ya, anak murid kena ada adab dengan guru dia. Macam itulah, kena ada adab. Adab ni akhlak. Akhlak. Ya, yang tak ada masa baru nikah nak kentut pun tahan. Duduk tahan. Dah lama selamba kentut depan isteri pun selamba dia kentut depan suami. Ya, dia dah kentut, dia kata dengan suami tak sengaja, padahal saja-saja dia kentut. Bukan orang sini, orang tempat lain. Harus kentut. Harus kentut. Haram kentut. Kentut di mana haram? Saja-saja kentut nak sakit kata orang, haram. Sekarang ni banyak dalam TikTok, dalam IG, dia kentut depan orang, dia masuk kat media sosial. Sebab apa? Nak cari view dia. Ya. Dia nak cari view untuk dapat tiket ke neraka tu dia. Jadi orang marah, ya. Betul kena tahulah ni akhir zaman ni. Zaman-zaman fitnah. Ni akhir zaman. Betul, jangan cari redha manusia, carilah redha Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ni daripada Imam At-Tirmizi. Ya. Cari redha manusia tak apa-apa, carilah redha Allah. Cari redha manusia ni kata ulama dia benar hukum syarak jika tidak melanggar hukum Allah. Cari redha manusia ni, anak cari redha mak ayah, isteri cari redha suami, murid cari redha guru, cucu cari redha atuk, macam tu lah. Cari redha yang dibenar dalam hukum syarak, ya. Betul, siapa yang beramal tadi tu, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya, lepas maghrib dia kali, lepas subuh dia kali, nanti dia padang mahsyar Allah memandang redha kepadanya. Mana redha? Ya, siapa dia bila pandangan redha Allah lebih macam anak kalau mak ayah redha macam mana? Seronok ah. Ya, kalau mak ayah tak redha, mak ayah marah macam mana? Tu pentingnya redha, pentingnya adab. Ni kitab tasawuf daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Imam Ghazali ni namanya Ahmad, abangnya nama Muhammad. Dia Ghazali ni gelaran dia tu, gelarannya ya Ahmad At-Tausi, tak silap. Gelarannya dia dulu mahir buat hukum fiqh. Bila dia tengok abangnya mahir ilmu tasawuf, abangnya tawaduk, itu Imam Ghazali bagi tahu dengan abangnya, kau bawa kalau aku jumpa dengan guru kau, aku nak belajar ilmu sufi. Ni Imam Ghazali. Ya, kita ni mahir ya, tapi bukan ilmu sufi, ilmu kedai kopi adalah. Orang ilmu sufi yang cakap tak banyak. Cakap tak banyak. Dia suka puasa. Ya, orang ilmu sufi ni orang ilmu tasawuf, ya. Kita tasawuf, semua kita tasawuf, ya. Kedai mamak makan, kedai orang kita Islam makan, kadang kedai orang bukan Islam pun makan, ya. Ada yang makan pakai ketayak putih, pakai tudung, elok makan kedai orang bukan Islam. Ya, bukan orang sini, orang tempat lain. Ketahuilah olehmu bahawasanya perintah Allah. Macam tuntut ilmu ni perintah Allah. Perintah Allah. Allah suruh kita tuntut ilmu. Sebab apa? Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak ibadat? Sama juga nak nikah kahwin, kena ada ilmu. Isteri nak jaga suami, kena ada ilmu. Suami nak jaga isteri, kena ada ilmu. Itu. Ya, ilmu tu penting. Ain lam mim wa ilmu.
Ain ailiyin lam latifun min ma'rifatullah wa adalah wara. Itu ilmu. Ilmu dunia pun perlu, ilmu akhirat pun perlu. Itu kata Imam Ghazali, kalau kamu nak ilmu dunia, kamu tuntutlah ilmu dunia. Kalau kata Imam Ghazali, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kamu nak ilmu dunia, kamu tuntutlah ilmu dunia. Kalau kamu nak ilmu akhirat, kamu tuntutlah ilmu akhirat. Sama kaedah nak bertaubat. Nak bertaubat pun kena ada ilmu. Ya, macam mana nak dapat ilmu? Kena jumpa guru. Itulah. Macam mana nak sembahyang sunat taubat? Macam mana nak istighfarnya? Apa istighfar nak kena baca? Itu kan. Ya. Kadang orang tanya, Ustaz, kita taubat dah, tapi buat lagi. Taubat dah, buat lagi. Contoh, taubat dah, tak nak mengumpat, tapi mengumpat lagi. Bawang lagi. Ya, ngatur orang ni. Ya, tu kata ulama. Tu tandanya taubatnya Allah tak terima. Minta maaf dengan suami ya. Buat lagi. Ya. Janji tak nak marah suami ya. Marah ke suami, ya. Tutup pintu bilik. Kuat-kuat juga. Gerang tu. Kecil hati suami, ya. Kesian suami. Suami dah makan ubat kuat, ya. Menangis suami. Suami kalau menangis buruk rupanya, ya. Kalau isteri menangis tak buruk, kalau orang lelaki ni menangis buruk, ya. Tapi yang peliknya, kalau kena marah dengan bini menangis. Kalau buat dosa tak nak menangis, ya. Nak menangis ni bukan senang, susah. Kalau nak menangis kerana Allah ni dia susah. Lepas tu di antara dia padang mahsyar, hamba Allah yang dia di bawah naungan Allah, dan mereka tidak menangis di padang mahsyar, bagi hamba Allah yang dia menangis takut ke Allah. Menangis. Ya Allah, syukur aku dapat menuntut ilmu, menangis. Ya Allah, dulu aku jahat, syukur ya Allah engkau ubahkan aku jadi orang baik. Dia menangis, ya. Tak ada, tak dapat duit, beri menangis, ya. Tak dapat dia kutu, lambat dia dapat dia kutu, menangis, ya. Menangis. Yang pelik tu kalau main kutu sungguh-sungguh boleh simpan, ya, sungguh-sungguh. Kalau nak pergi umrah, pergi haji, nak tolong orang, nak tolong solat mahat, tak ada sungguh-sungguh nak simpan duit. Sebab itu siapa yang dalam rahmat lain, siapa yang dalam istidraj lain, ya. Ketahuilah olehmu bahawasanya perintah Allah itu ada yang fardu, iaitu ada yang wajib, ya. Sebab itu kalau bab solat pula dia ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, ya. Qauli ni, ni qauli, mulut, ya. Fi'li, perbuatan. Ini qauli, ulama tauhid panggil ni adalah tauhid. Fi'li, ulama fiqh ini adalah perbuatan. Qalbi, ni hati, tasawuf, hati. Ya. Tu dalam solat dia ada tauhid, dia ada fiqh, dia ada tasawuf dalam solat. Yang wajib kena tahu yang wajib. Wajib tak isteri buat air? Tak wajib. Wajib atas dia bila suami suruh. Itu wajib tak suami bagi makan isteri, anak apa? Wajib. Tapi 2 kali sehari je. Lebih je harus. Itulah. Contoh tadi pagi dah makan, tengah hari dah makan, nanti malam bini minta nasi goreng paprek, suami tak beli, tak berdosa. Itulah. Menangis atas tepi tu pun tak berdosa, sebab dia dah bagi makan 1 hari 2 kali. Baru tahu. Kalau lebih harus. Dapat pahala tak? Dapatlah pahala, sebab kita mengembirakan isterinya. Itu kata ulama, kalau kita nak menghindar daripada kena penyakit, berhentilah sebelum kenyang. Bukan ulama yang kata, Rasulullah pun bagi tahu itu. Kita tak ada. Lagi tak sampai sini, tak nak berhenti. Sama yang dengar pertama, yang cakap pun sama. InsyaAllah Allah akan selamatkan kita daripada segala penyakit, tapi kena makanan-makanan sunnah. Itu kan? Buah kurma jangan tinggal, ya, madu lebah jangan tinggal, batu saudak jangan tinggal, bersugi pun jangan tinggal. Ulama bagi tahu siapa yang bersugi dia menghindar daripada penyakit kanser usus. Betul, kalau gosok kayu sugi tu, isap
Sebab dalam ni dia ada ubat. Ya, kalau rokok tak ada. Ya, tapi rokok jahanam lagi ada, tuan-tuan. Ya. Kalau boleh berhenti, berhentilah rokok. Kalau tak boleh berhenti, sorok-sorok lah. Ya. Sebab dia akhlak. Itu. Ya. Rokok bau busuk. Busuk ni rokok. Macam bau tikus rokok ni, ya. Pasal tu lalu ke tapi orang yang rokok macam bau tikus. Tapi rokok haram. Bukan asal hukum dia. Asal hukum dia makruh sebab dia berbau. Jatuh haram di mana? Tengok haram di mana. Contoh isap sebatang. Isap satu tak memudarat kata dia. Tak haram ni. Isap dua tak memudarat. Isap tiga tak memudarat. Isap lima baru memudarat kata dia. Oh, jatuh haram. Ataupun jumpa orang dia tak pernah beli rokok, minta rokok orang ni haram. Sebab menyinggung hati orang, ya, haram. Ataupun minta duit bini, haram. Ya. Itu duit isteri, duit suami untuk isteri. Dia kena tahu tu. Lepas tu suami tak ada kedekut dengan bini, tak boleh. Bini minta kena bagi. Ya, tak ada dengan bini kedekut, beli pancing tak kedekut. Ya. Orang balik, orang tak baik. Bukan masa ni. Ya, bukan masa ni. Afrika Selatan ni. Besar pahala bagi isteri. Gembira kat isteri ni besar pahala. Sebab dalam kitab sebut, apabila suami itu mengembirakan isterinya, bapa mengembirakan anaknya pula, ya, pahala yang cukup besar. Dan di antara pula nanti di padang mahsyar, orang yang tak ada harga, tak lapar, dia memberi orang makan, dia masuklah anak isteri. Sebab itu kalau bukan dalam hukum fiqh bab tentang anak kandung, anak tiri, anak angkat lain. Anak kandung, contoh mak ayah ni bercerai. Bila bercerai, anak ni dia belum cukup umur ni. Walaupun dia duduk dengan siapa sekalipun, tanggungjawab bapak yang dia kena bagi makan juga, ya. Kalau dia tak bagi, maksud tak bagi bekas, apa bagi duit, ya. Jika dah bapak ni tak bagi, nafkah tak bagi, bapak ni semayang sah, haji sah, tapi Allah tak terima amalan dia. Sebab yang fardu, yang wajib dia lah yang kita belajar ni, nampak? Yang wajibnya dia tak selesaikan. Itu yang anak dia boleh tuntut nafkah pada ayahnya tu. Betul kadang-kadang dia terpinggir-pinggir, ya Allah, aku ni duduk dengan ustaz-ustaz, dengan asatizah, dengan ulama, dengan habib-habib. Ya, kata Allah, amalan kau aku tak terima sebab yang wajib-wajib kau tak buat. Itu sama lah menuntut ilmu. Untuk ilmu ni wajib. Ya, wajib. Lepas tu bila ustaz tengah mengajar, kita tak duduk dalam majlis ilmu, tak belajar. Kita sibuk baca Quran aja. Ya, sah baca Quran. Kata ulama, berdosa dia baca Quran sebab dia sibuk yang sunat, dia tak ambil yang wajib. Ya. Sama juga dengan tentang sembahyang sunat. Dia sibuk sembahyang sunat, dia tak menuntut ilmu, tak duduk dalam majlis ilmu yang fardu ni, dia sibuk sembahyang sunat. Kecuali kalau sembahyang qada yang dia tinggal. Tu lain. Ya. Itu dia ada kalau hukum fiqh dia panggil faqih fiqh. Fiqh ni maknanya apa? Fiqh. Maknanya apa? Ya. Maknanya kefahaman. Dia pecah dua zumrah. Zumrah cakap Arab, dua bahagian. Ini kalau taklifi, dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada batal, dia ada haram. Wajib pula dia banyak bahagian-bahagian dia, ya. Haram tengok, haram aridi, ya. Dia banyak lah. Haram li zati, dia banyak lah. Haram dengan zatnya, haram yang dia mendatang, dia banyak lah. Ini kaedah hukum fiqh, ya. Sebab itu dalam hukum fiqh terbagi dua zumrah tu. Yang kedua tadi, yang pertama taklifi, yang kedua wada'i. Wada'i tu manik cakap Arab. Bukan manik tu, manik permata tu kan, ya. Manik ni tegahan. Dia tulis tu mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab. Itu yang bila dalam hukum fiqh, apabila dia sudah mewakafkan hartanya, dah tegahan ke atas dia, harta tak ada untuk dia dah. Harta dah milik Allah dah. Apabila dia sudah bernikah, dia terima dia menjadi seorang isteri kepada seorang lelaki untuk jadi isteri, ya. Maka ketaatannya berpindah daripada mak ayah, ketaatan berpindah kepada suami. Pindah. Mak ayah tak boleh ambil pot dah. Boleh nasihat, boleh, ya. Sebab tu makruh duduk dengan rumah mak mentua, makruh. Ulama tak bagi, kenapa?
Menyinggung hati mak mentua. Malam-malam bergumpal kat bilik. Tahu bergumpal? Bergumpal lah, ya. Wrestling suami isteri. Mak mentua dengar sebelah, bapak mentua dengar. Bang tengok tu bang. Abang tak nak macam tu, macam anak sebelah. Abang mana larat, ya. Lutut pun longgok dah. Larat. Menantu keluar pula, tengok sini pula merah pula sini. Lagi tersinggung hati mak mentua. Bang tengok tu, Allah, mak menantu kita merah ni bang. Abang gigit lah macam dia. Mana boleh abang gigit? Gigi pun tak ada. Itu singgung menyinggung, ya. Menyinggung. Dia bukan haram, makruh. Tapi akan jatuh haram apabila kata ulama isteri tu tak redha, suami tak siapkan rumahnya. Tu. Wajib tu, tempat tinggal wajib. Wajib tempat tinggal. Walaupun rumah sewa sekalipun, wajib. Itu bekah dia. Lepas tu kalau nikah ni dia ada, lepas tu nikah ni dia bukan sunat. Nikah ni harus. Harus nikah. Sunat nikah bila mampu. Haram nikah bila dia bernikah itu mendatangkan mudarat ke atas isterinya. Haram, ya. Contoh suami itu ustaz dadah ke, ada berpenyakit ke, ya, memudarat ke atas isteri anak-anaknya. Makruh nikah kalau dia nikah isteri tanggung suami, makruh. Makruh. Ya, ini hukum fikah ni, ya. Makruh nikah. Wajib nikah kalau tengok motor pun tak tahan lah, wajib nikah. Ya. Ni hukum nikah. Tu yang lepas tu dia sunat nikah ni bila mampu lah. Mampu. Tapi orang tak ada. Orang nikah, dia nikah tapi dia tak ngaji buat rukun nikah. Buat rukun nikah dia, syarat nikah tak ngaji. Ya. Itu yang bila dah menikah sebulan 2 bulan dia bahagia. Dah lama-lama tak bahagia, bergaduh. Ya. Dulu janji abang ni kahwin dengan saya, abang nak beli tu, nak beli ni, ya. Nak beli rantai, nak beli itu. Sekarang apa pun tak ada, ya. Dan ada yang sunat. Ada yang sunat. Apa itu dalam kita kena belajar dalam hukum fiqah, ya. Hukum fiqah. Telefon ni mana bu? Ya, ada wayar. Bila kita belajar hukum fiqah, ya, bagi satu bab satu bab, buka kitab Syekh Al-Fatani, ulama Fatani. Lepas itu berlaku peperangan di Siam. Dia hijrah ke Aceh, belajar 2 tahun. Lepas itu hijrah di Mekah, belajar di Mekah, wafat di Taif, kuburnya di Taif. Dia belajar 40 tahun. Dia nikah, belajar menuntut ilmu sampai tak tempat nikah. Ya, kita belajar duduk untuk guru, nak bini lagi, nak nikah lagi. Ya. Itu belajar dalam bab solat, ya. Solat dia ada yang fardu, ada yang sunat. Yang fardu ni kata ulama dia adalah anggota-anggota yang berat. Tapi bab solat banyak orang tak nak mengaji bab solat, ya. Anggota yang berat itu adalah fardu ke atas kamu. Kepala ni anggota berat, ya. Tangan ni anggota berat, ya. Tubuh ni anggota berat. Yang sunat-sunat dalam solat kamu, iaitu kata ulama, yang sunat-sunat di dalam solat kamu adalah bulu-bulu perhiasan tubuh kamu. Tu. Ni bulu jambang, isai, janggut, ya. Itu adalah perhiasan tubuh kamu, adalah sunat-sunat di dalam solat kamu. Lepas itu dalam solat, bila kita tak angkat tangan, sembahyang sah, itu sunat. Tapi kata ulama, hendaklah kamu angkat, ya, untuk mencantikkan solat kamu. Itu adalah disebut sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu macam mana kamu lihat aku sembahyang. Tu. Ni tak ada kena angkat tangan, malas. Angkat tangan separuh je. Bagus. Ya. Jangan malas sembahyang, dia tak boleh malas. Betul ulama kata, sesiapa yang dia solat malas, bangun sembahyang malas, dia sembahyang pun malas, itu tanda ciri-ciri orang munafik. Ya. Innal munafiqina fi darkil asfal tu, ya. Orang munafik ni duduk dalam neraka. Yang paling bawah. Munafik ada 2. Satu munafik yang berdosa besar. Yang kedua munafik ni kafir, jatuh kafir.
Yang satu lagi ni berdosa ni, dia tak murtad, dia tak jatuh kafir tu, iaitu dia tipu anak, tipu isteri, tipu suami, tipu keluarga, tipu rakyat tipu ketua gitu. Yang jatuh kafir ni dia tak percaya dengan hukum Allah. Satu cukup, contoh dia mempermainkan solat. Usalli farda zuhri, kafir. Sebab dia memainkan solat. Buat apa nak semayang? Usalli farda zuhri, buat apa nak semayang? Kafir. Sebab itu Rasulullah beritahu, subuh-subuh dia Islam, dapat subuh dia kafir. Itu yang mati dalam beriman tu, biar orang dihisap 1,000 seorang. Kalau orang mati dalam tengah solat, Allah Rabbi mati husnul khatimah. Sebab mati tengah sebut kalam Allah. Tu mintalah mati tengah semayang. Janganlah mati tengah masak. Mati tengah semayang. Bila tengah semayang memang kita tengah sebut Allah. Bila tengah semayang malaikat duduk kat kita. Orang dalam solat ni malaikat damping dengan dia. Orang yang tengah beruduk sama juga. Orang tengah beruduk, orang tengah baca Quran, orang tengah untuk ilmu, malaikat duduk kat dia. Orang tengah keluar daripada rumah, urusan fi sabilillah, dalam perjalanan musafir untuk menyampaikan hukum Allah, dia dalam untuk urusan fi sabilillah. Tapi kalau ulama ke tok guru ke mana-mana ustaz ke mana ke dalam perjalanan dia mengajar, mati dalam perjalanan, mati husnul khatimah. Sebab dia mati dalam menegakkan hukum Allah. Itu aku dah pesan dengan bini aku dah. Kalau abang tak balik, jangan tunggu abang balik. Bukannya abang pergi rumah bini lain, tak ada. Kalau abang tak balik tu, abang mati lah. Jumpa kat mana? Jumpa kat negeri akhirat. Itu. Lepas tu kita hidup 2 kali. Ini hidup sekali, nanti mati. Nanti mati, hidup lagi. Hidup kat mana? Di padang mahsyar. Hidup lah. Nanti bila hidup, atuk tak macam ni lah, tak pakai tongkat. Sebelum mandi sungai Nurul Hayat, memang atuk pakai tongkat tu. Tu. Itu yang Allah tanya, wahai fulan anak si fulan, kenapa kau bertongkat? Kaki aku sakit, cucu benteh. Contoh. Kaki aku sakit, aku ada penyakit. Itu dia tanya. Itu yang sebelum dia dah masuk syurga, dia mandi sungai yang bernama Nurul Hayat. Sempurna, jadi muda. Umur 33 tahun, handsome, secantik-cantik lawa, tubuh harum, wangi, segak. Dalam hadis sebut, dadanya ditukar 7 hasta. Tingginya 60 meter. Ini penduduk syurga Allah. Handsome, lawa tu. Itu yang bidadari syurga, dia tunggu depan pintu syurga. Tuan, masuklah. Dah beribu tahun ku tunggu Tuan. Bidadari tu. Bukan menggali, bidadari. Dia cakap dengan kita, tunduk. Tuan, masuklah. Dah beribu tahun, ratusan tahun ku merindui Tuan. Bukan macam kat dunia kita balik kena marah. Lambat orang suruh beli bawang abang lambat pergi mancing. Itu dalam rumah tangga, kalau isteri marah-marah, isteri tinggi suara, suami tak ada tinggi memanglah kalau hukumnya isteri tinggi suara dia berdosa. Kalau bergurau dia lain, dia berdosa sebab dah menyinggung hati suami. Suami ni, betul dah, suami dalam rumah tangga ni, suami ni orang putih kata cool lah, kena relax. Walau rumah tangga tu berpanjangan, gitu lah. Banyak sabar sebab tu kalau kita belajar kita tasawuf ni, kita belajar tasawuf ni. Lepas tu Imam Ghazali marah kalau kita belajar kita tak amal. Lepas tu bila kita belajar tasawuf ni hati. Bila isteri tu marah-marah kita kat rumah, ulama tasawuf kata apa? Itu tandanya Allah nak jentik hati kamu, nak tengok kamu sabar tak? Tu. Samalah ustaz-ustaz dia ceramah-ceramah dekat luar, kadang orang maki ustaz ni dalam Facebook, dalam IG, dalam TikTok, orang maki ustaz ni, macam-macam orang maki. Ustaz dia marah. Kalau dia marah, itu kata ulama-ulama tasawuf, ustaz tu masih lagi hatinya kotor. Kalau ustaz tu tak marah, itu tanda hati dia bersih. Bukan senang. Nak dapat hati bersih ni susah.
Itu kena banyak mujahadah, kena banyak selawat. Kita kalau kat rumah, kalau bini kita marah, kita relax. Alah, mak kau memang macam tu. Bapak dah biasa lah. Ni suami bagus. Best of the best. Ya. Untunglah siapa dapat suami macam tu. Ya. Tapi bukannya bini ketuk dengan sudut pun, tak apa, abang redha, itu suami bodoh. Itu suami tak betul lah tu, ya. Maksudnya dia dapat ujian dalam rumah tangga, maksudnya isterinya bebel ke apa, maksudnya dia balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Ni Allah nak uji aku ni, aku sabar tak sabar, gitulah, ya. Sama dalam solat. Betul, dalam solat bila kita dapat imam yang semayang lambat. Macam masjid kan lambat imam. Ya? Lambat. Kalau kita berak, boleh berak lagi. Lambat. Ya? Itu tanda Allah nak uji kita. Kita boleh ikut imam ni. Ya? Apa itu kalau buka dalam hukum bab solat, imam itu hendaklah dia disukai oleh makmum. Ni hukum solat. Ya? Lepas tu kalau belajar hukum solat, buka solat 4 mazhab pun, dalam kalau solat hukum fiqh imam dan makmum, imam itu makruh. Jadi makruh hukum dia jika dia boleh menyusahkan makmum. Sebab apa? Ada makmum yang dia uzur, ada yang orang perempuan pula dia bawa anak kecil. Jangan ikut suka kita. Ya? Itu kita tahu tentang solat berjamaah. Ni hukum solat berjamaah. Ya? Tu. Dia tak haram, jatuh makruh. Jatuh haram pula apabila makmum ni dia kata imam pula. Ni hukum solat sembahyang. Ya, tu. Fikirlah lambat. Ya, apa tu? Dia berlaku di tempat yang imam ni dia turun rukuk ni, bukan kita nak condemn imam, tak ada. Ni dalam hukum solat. Dia turun lambat, Allah. Makmum boleh relax. Lambat imam tu. Ya. Itu tujuan kita baca subhanallah wa bihamdih, ya, subhanallah wa bihamdih tu, ya, tasbih dalam solat tu. Tujuannya apa? Supaya kita tamakninah. Ni buat solat. Tapi dia baca tu sunat. Tak baca pun sembahyang sah. Tujuannya kita tamakninah. Ni tentang solat, ya. Dan ada yang sunat, yang fardu. Yang fardu. Ya, kalau belajar dalam tasawuf, ini fardu, ni muka ni hidung ni sunat. Ya. Lepas tu kalau sujud harus hidung kena tempat sujud. Ya, sunat ditekankan dahinya di bumi, sunat. Tapi haram jika dia tekan dahinya untuk menghitamkan dahinya, haram. Ni. Ya. Sebab itu kalau dia hukum fiqh dia lain. Dia hukum fiqh ni semuanya banyak harus. Harus pakai seluar bertentang buku lali. Sunat pakai seluar bagi lelaki lah, atas buku lali sikit, apa pahala. Makruh pakai seluar bagi lelaki yang panjang bawah buku lali, makruh. Haram pula jika takabur. Tu ni. Ada setengah-setengah ustaz bagi tahu, dia ngajar haram pakai seluar lebih, orang lelaki pakai seluar panjang haram, pakai lebih buku lali haram. Ya, dia tak tengah habis. Bila tak tengah habis orang tak faham. Haram bila takabur. Kena faham tu, ya. Sama naik kereta senang kita naik kereta kancil, macam mana perasaan kita? Naik kereta tu sebelah kereta hitam kita dulu pijot. Pijak ni kereta YB Negeri Sembilan ni, pijak bakal YB. Mana tahu jadi bakal YB, boleh lah. Suruh benda-benda yang baik ni, ya. Naik tu kita pijak, macam mana perasaan kita? Kalau kita biasa, naik kereta kancil biasa, naik kereta pijak biasa, ni kalau dia naik kereta kancil, dia rasa leceh lah. Naik kereta pijat ataupun naik kereta hebat-hebat, kereta BMW ke, Mercedes ke, kereta Belfire, dia rasa gah, bangga. Well, ya. Ni di hati ni, Ni kena banyak zikir, banyak selawat, ya. Itu orang ahli sufi ni, dia suka dia kena. Dia tak suka mengena orang. Ya, dia redha. Maksudnya orang kata dia, ya. Dia tak mau kena ke orang. Itulah. Kita tak ada.
Orang ludah sekali, kita ludah 10 kali. Ya, tu. Dapat makan senang, susah. Itu yang Rasulullah tu, orang maki dia, orang hina dia, ya, orang kata Muhammad Ali Sahih, Muhammad gila, dia relax. Dia pergi gak tengok orang tu, ya. Tengoklah Abdullah bin Ubay. Jahat tak jahat dengan Rasulullah. Rasulullah datang gak tengok dia, ya. Dan ada yang sunat, yang wajib ialah modal. Modal lah. Begitu nak berniaga kena ada modal. Ya. Macam kita nak beramal soleh kena ada modal. Apa modalnya? Ilmu lah. Kalau tak ada ilmu macam mana nak beramal? Nak basuh berak kena ada ilmu basuh berak. Nak masak kena ada ilmu masak. Itu. Benda-benda yang kita nak makan kena cuci dengan bersih. Tu ya. Telur ayam cuci. Itulah. Jangan benda-benda ada haram yang haram pula. Memanglah. Contohnya ni, kita beli barang dah akad jual beli, tak ada haram dah. Dah halal dah. Lepas tu beli ni kena ada hukum redha. Lepas tu sekarang sibuk ni ikan siakap. Dah tukar dah, tak ada langkawi, tak ada borong dah, siakap dah sekarang. Lepas tu hukum jual beli ni, dia hukum jual beli ni, dia sebelum makan dia kena bayar dulu. Hukum ni yang tu. Contoh haji kan buat catering. Orang nak ambil haji punya makanan ni, dia sebelum tu dia kena bayar dulu. Hukumnya tu. Baru boleh makan. Baru boleh makan. Sebab itu bila nak beli ikan, pembeli kena redha, yang jual kena redha. Ini hukum itu. Ya. Bila dah redha, selesai. Kau dah redha, apa nak cerita, apa nak bayar ke apa, kau dah redha. Ni hukum, lepas tu kena beli dia, hukum redha ni kena tahu. Ya, redha. Tak ada. Ya, dah makan dah jadi tarik, tak redha pula. Tak boleh ya. Iaitu asas perniagaan. Asas perniagaan. Betul, nak berniaga pun kena ada ilmu nak berniaga ni. Tak boleh tipu timbangan, tak boleh. Betul, kena jujur. Ya? Banyak orang berniaga ni banyak tipu, banyak benda haram. Contoh, bagi satu contoh ya. Berniaga kasturi. Masuk dalam Facebook. Ya, dia ambil video ustaz ni untuk dia berniaga. Boleh? Dia kena minta izin dengan ustaz ni dulu. Satu. Yang keduanya, dia berniaga kena jujur. Kalau kata asli. Kalau dia campur minyak putih, dah berdosa, dah tipu kali kedua. Kau tahu? Ya. Dia kena tahu, dia tak boleh bohong. Contoh, sebab banyak kadang-kadang benda ni banyak berlaku. Salah satu orang jual durian. Durian elok, confirm bang, cantik. Ya. Balik rumah tengok tak cantik. Berdosa. Bila pembeli tu tak redha, maka akad dia tu tak sah. Tahu tu. Itu yang lama kat negeri akhirat tu. Ya. Ya Allah, kenapa ni bini aku dah masuk syurga, anak aku dah masuk, aku tak masuk-masuk lagi. Engkau beli pancing, tak selesai. Tak selesai lagi kau pancing ni. Bahaya tu. Pasal pancingnya pun lambat masuk syurga. Ya. Tu. Bukan orang sini, orang tempat lain. Nak akad jual beli, betul akad jual beli ni orang yang bukan Islam tak sah. Ni orang bukan Islam tak sah. Orang gila tak sah. Kanak-kanak yang belum memayis tak sah. Atau pendapat mengatakan akad jual beli ni RM10 ke atas. Ya, itu pendapat mengatakanlah. Ya, kalau salah betul kan. Ya, tu. Dia akad jual beli senang Haji, beli ya? Ya, jual. Selesai. Haji, beli ya? Selesai. Haji, beli ya? Selesai. Tu dia kena ada akad. Itu yang kita beli air kat mesin. Takkan nak cakap mesin. Beli ya mesin. Tahu tu. Okay. Kena akad je beli tu. Tahu. Ni belajar hukum fiqah dia. Walaupun dengan orang bukan Islam, sebab kita wajib, sebab kita mukallaf. Ya. Tapi yang banyak ni
orang bukan Islam ni yang dulu-dulu dia memang tahu ni akad jual beli ni, dia tahu. Tengok kampung-kampung. Apa? Beli ya? Wah jual. Wah jual. Orang dulu dia orang dulu ni pasal orang yang bukan Islam dulu dia boleh bagi, dia tahu bagi Assalamualaikum, dia boleh baca Fatihah, dia baca campur orang Islam. Orang dulu. Kadang, tapi akhir zaman orang kita sendiri kadang baca Fatihah pun tak boleh. Kadang mengucap pun tak boleh. Sebab apa? Tak nak semayang. Lepas tu kata ulama, nak tahu kamu semayang kamu itu sempurna, semayang kamu itu dalam redha Allah, kamu tinggal buat dosa maksiat. Kadang orang tanya, Ustaz, kenapa hidup saya susah juga? Saya semayang cukup, hutang banyak, hidup rumah tangga tonggal langgang. Tu kata ulama, semayang kamu masih lagi ada yang tak betul. Dia masih lagi tak betul. Tentang fardunya, tentang sunatnya. Lepas tu semayang kena ngaji. Semayang jangan goyang-goyang je ni. Ini goyang sekali tak batal, goyang macam ni batal. Ni mata ni anggota ringan, ini anggota ringan, mulut anggota ringan. Tapi bila dah dicantumkan jadi anggota berat. Ni buat solat. Lepas tu semayang, boleh tak tengok sana, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Haji main handphone je. Tengok contohlah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abang yang buat pancing ni. Sah semayang, tapi dia anggota ingat, tapi dia lalai dalam solat. Lalai. Tengok cucu, cucu sedang gaya, tengok, alah tengah semayang pula masuk dalam gaya ni. Dalam solat dia, kalau orang yang betul-betul khusyuk, dia tak peduli apa lah. Udah apa lah. Dia hanya dia dengan Allah kan. Lepas tu semayang ni bercakap-cakap dengan Allah. Semayang kita tak ada, semayang ingat benda lain. Ingat kebun lah, ingat itulah, ingat inilah, ingat kilang lah, itulah, inilah. Ingat nak ambil rumah lah. Gitu. Sebab apa? Sebab itu kata ulama, bila kamu nak sembahyang, kamu kosong hati kamu. Kosong lah. Dunia buang dunia, bukan buang dunia tu macam mana? Buang dunia jangan masuk dalam salat. Tu bila dia buang tu, dia ingat Allah saja. Tak ingat benda lain dah. Lepas itu semayang ni, lepas itu bahasa Arab ni dia kena tahu. Bila tahu bahasa Arab, tak dapat tahu banyak sikit jadi ya. Bila dia semayang, dia datang feel, datang semayang tu, datang zuk tu cakap Arab, zuk tu rindu. Rindu Seronok semayang. Tak ada, kita semayang lebih pada zuk, tidur terus semayang. Dia tu orang dulu bila dia dapat zuk, dia nak semayang. Itu atuk-atuk kita dulu, onyang-onyang kita kuat semayang. Kadang kita dengar tengah semayang lagi, malam-malam tengah berzikir lagi. Nenek sekarang tak ada, tengah TikTok. Lemah. Apa yang lemah bagi kita betul. Lemah apa entah. Sikit-sikit lemah. Apa yang lemah pun tak tahulah. Orang kita ni, dia suka ikut orang, ikut trend. Ni kadang masalah. Trend. Orang kita dulu pening dah hilang. Sekarang lemah pula. Sikit lemah. Inilah. Busuk punya orang. Dia trend ikut-ikut orang. Betul lah kata tok guru aku. Orang kita ni macam sumpah. Pergi di Mekah macam Pak Arab. Pergi ke Korea macam orang Korea. Pergi Australia macam orang Australia. Pergi Indonesia macam orang Indonesia. Macam Mas. Mas. Betul kata tok guru aku. Bawa tok guru dulu dia kasyaf. Kasyaf. Dia tak ada pendirian. Kan dulu pula orang ada viral di Mekah kan orang buat konsert. Sekarang pula dekat Malaysia orang buat konsert dekat atas air. Tak tahu dekat mana, tempat mana. Ni sebenarnya memang benda ni memang akan berlaku. Dalam hadis sebut dah, bila dunia dekat kiamat, umat Muhammad ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sibuk dengan hiburan. Sibuk hiburan,
dia jauh dengan Allah. Itu pentingnya sebut kalam Allah. Penting. Ya. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Selamat selamat. Selamatlah, ya. Sebab itu siapa ikut Islam selamat. Alif, sim, lam, alif, mim, Islam. Apa makna Islam? Islam ni ada makna, ada pengertian Islam ni. Inilah. Boleh, tu tanya, siapa dapat duduk, tak dapat berdiri, boleh? Mulalah keluar sikit perut, ya. Islam maknanya menurut akan perintah. Ini mana Islam? Ya. Sama, sebab tu kita kena tahu apa yang kita buat, kita kena belajar. Belajar. Ya. Belajar. Semayang. Orang lelaki kan renggang. Allahu Akbar. Dia renggang kan. Sunat ni dapat pahala. Renggang. Orang perempuan dapat. Pernah tak buat orang perempuan semayang ni? Kalau orang perempuan semayang macam ni, sah. Main ni. Main. Sah orang renggang. Sah. Main. Sah. Dah pula tadi. Ngangguk. Sah, ini sunat ya. Tapi kenapa dia suruh orang perempuan tu rapat kan? Urat pula. Supaya orang perempuan itu mengekalkan sifat malunya. Orang lelaki bila dia renggang nampak kegagahan lelaki itu tegas. Tu. Kalau lelaki yang macam ni, apa jadah? Apa tak lawa kalau imam masjid tegas, sempurna. Orang perempuan dirapatkan kakinya supaya dia mengekal malunya. Apa itu bila akhir zaman orang perempuan dah banyak dah tak malu, dunia dekat kiamat Allah angkat dah sifat malu. Tengok berjubah, kadang bertudung, kadang pakai purdah, nyanyi-nyanyi, joget-joget, TikTok. Bukan apa-apa sini tempat lain, tengok sama aja. Ya, sebab nak cari view. Ini kadang masalah. Cari view, nak cari view. Lah sebab dia tak nampak akhirat, dia nampak dunia aja. Dia rasa dia hidup kat dunia aja. Sebenarnya dia akan hidup lagi dekat negeri akhirat. Dia tu zaman ni banyak pula orang hina-hina. Kalau Allah ni tu takut tu. Ya, takut tengah-tengah macam tu mati. Allahu Akbar, ya. Samalah kaedah isteri, tengah-tengah derhaka dengan suami, mati. Sebab tu suami yang soleh, dia ni selalu memaafkan isterinya. Suami soleh. Tapi jangan cakap ni. Yang abang selalu maaf gayang. Memang kena berkena je lah suami, ya. Jangan cakap, ya. Ini suami yang soleh, dia tak mau isterinya dalam kemurkaan Allah. Dia selalu maafkan isterinya, ya. Selalu doakan isterinya, doa yang baik-baik. Ini suami yang soleh, ya. Nak dapat suami macam ni bukan senang, ya. Susah nak dapat, ya. Dia suami nak dapat benda ni, dia kena ni lah. Nak dapat dia jadi suami yang baik, suami yang soleh, isteri yang baik, anak yang baik, hamba Allah yang baik, dia kena mendalami tasawuf. Ini tasawuf ni dia didik hati. Tasawuf. Ini tasawuf. Itu tasawuf ni, kalau ilmu tasawuf ni salah satunya dalam solat, iaitu rukun qalbi. Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Tu ya. Betul, kena banyak sebut Allah tu. Kena banyak sebut Allah, ya. Keluar pintu, buka pintu, bismillah. Tutup pintu, alhamdulillah. Pergi dapur, bini tak masak lagi, alhamdulillah. Bini tak masuk lagi, alhamdulillah. Tak apa, Allah nak uji aku, ya. Pergi depan pula, anak pula kencing, Masya Allah,
Allah nak naikkan derajat ni. Bukan senang. Susah. Susah dapat ni. Pergi-pergi ceramah pula. Orang tak bagi duit ceramah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Allah nak uji ni bukan senang. Kalau hati ni berkata, apa ni? Biasa bagi 500, tiba-tiba bagi 200. Allah nak uji ni. Bukan senang. Ni betul. Sebab itu kata ulama, Allah nak naikkan derajat kamu, Allah akan uji kamu. Itu lah. Allah akan uji kamu. Susah dapat ni. Tak senang. Tu orang dulu dia banyak mujahadah. Dia banyak uzlah. Uzlah ni dia asing diri. Tu orang dulu dia duduk dalam gua, dia tafakur. Kalau kita, kalau kat rumah asing diri macam mana? Asing pada bini tidur, kita bangun sembahyang seorang. Tapi kalau belajar dalam bab tentang ikhlas, dia ada banyak kaedah pula. Itu yang dalam hadis kursi, pahala hamba Allah ni berterbangan seperti debu. Itu yang dia tanya dengan Allah, ya Allah, kenapa pahala aku berterbangan seperti debu? Itu kata Allah, kau semayang bukan kerana aku, kau semayang tahajud kerana bini kau. Ni banyak ni, bukan nak senang dapat, susah. Kau pakai tudung kerana siapa? Semua. Kau tutup aurat kerana siapa? Engkau ceramah kerana siapa? Engkau berdakwah kerana siapa? Bukan senang, susah. Sikit lagi. Sabar, ada sejam lagi 10 minit. Pembayaran 1 jam, ceramah 1 jam. Jadi nak minum petang tak dapat. Nak minum, kalau singgah sampai memang minum dulu. Isi perut lah. Cakap dengan anak, tak apalah, kita tak payah minum. Allah tak bagi kita minum petang ni. Allah tak bagi kita makan sesedap petang ni. Malam ni kita makan mahjaz ni, makan sedap. Tu. Allah bagi kita makan sedap malam ni. Allah boleh mengubah kan. Nasi lemak boleh jadi nasi biryani. Amin. Allah boleh ubah kan. Tengok berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Berlaku pada zaman-zaman awliya-awliya. Tapi kena yakin lah. Itu kan. Tak bohong, benda ni berlaku pada zaman kita ni berlaku. Ada hamba Allah, tadi rahsia lah. Dia cakap dengan hamba Allah ni dalam bungkus ni kain pelekat. Ambil lah hadiah. Buka bukan kain pelekat, duit 50,000. Sebab amalan orang ni luar biasa. Allah bagi perkara luar biasa. Ada lagi satu cerita. Orang ni pergi ke sekolah ni, bawa naik motor buruk je. Buruk. Sampai sekolah tu nak balik lah, nak start tak boleh. Budak-budak tolak. Dia hantar duit 15,000 kat sekolah tu. Memang kebetulan sekolah tu duit tengah tak ada. Dia beritahu tinggal pergi-pergi tempat. Habis tu mudir sekolah pergi carilah kat kampung. Rupa orang yang bagi duit 15,000 tu dah meninggal dunia lama, dah 15 tahun dah. Rupa yang datang ni malaikat Allah menjelma seperti orang tu. Nampak ni. Sebab tu bila kita buat perkara luar biasa, Allah bagi perkara luar biasa. Itu. Tapi nak dapat ni susah. Itu yang Rasulullah dia boleh melancong, dia boleh naik ke Arash, Isra Mi'raj, Allah bagi dia melancong. Sebab Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Faham nak dapat ni bukan senang, susah. Kita luar biasa tak? Luar biasa. Kalau makan ubat kuat, luar biasa. Mata jadi merah. Cakap pun luar biasa. Selalu panggil bini, ayang. Dah makan ubat kuat, panggil ayang. Luar biasa. Tu. Korang sini, orang tempat lain, busuk punya orang. Sikit lagi. Dah sejam cakap bu. Dia sebenarnya memang ada dalam kitab. Siapa buat luar biasa, Allah bagi perkara luar biasa. Ini bukan hadis, kalam ulama. Kalam ulama. Siapa buat perkara luar biasa, Allah bagi perkara luar biasa. Itu yang orang dulu boleh jalan atas air, orang dulu boleh pegang bara api, dia boleh pindahkan api. Dia bukan sihir, dia cuma baca kalam Allah. Sebab dia punya amalan luar biasa.
Tu yang orang dulu dia buat air penawar jadi je. Ya, jadi sebab lidah tu zikir. Tu orang dulu kita nampak dia semayang kat kampung itu, tapi orang nampak dekat Mekah amalan dia luar biasa. Dia cakap dengan orang dengar cakap dia. Ya, sebab dia punya amalan dia luar biasa. Kita biasa. Bila biasa, semua buat biasa. Tu. Selawat pun biasa. Ya, zikir pun biasa. Ya, makannya luar biasa. Ya, tu. Selawat, kalau orang yang luar biasa, selawat dia paling kurang 5,000. Ni orang luar biasa. Ya, kita selawat Allah hari ni 5,000, besok 5 je. Ya, kita selawat tu ada tujuan. Salah tu, dia tak istiqamah. Tu kata ulama, nak tahu orang tu ikhlas tak ikhlas dia beramal tu istiqamah. Dapat dia bukan senang, susah dapat ni. Sebab tu kadang orang tanya, ustaz, guru mursyid lagi tak? Guru mursyid ni dia cakap dia buat. Ni guru mursyid. Ya, dia mahir ilmu mantik. Ya, ilmu dia guru mursyid ni Allahu Rabbi. Ada tak lagi guru mursyid? Ada. Tapi dah tak banyak dah. Ya, tak ramai dah. Guru mursyid ni Allahu Akbar. Ya. Kalau jumpa guru mursyid, jangan lepas dah guru tu. Ya. Guru mursyid ni cakap pun tak banyak. Dia tak banyak. Dia banyak diam. Dia banyak diam sebab dia tahu bila banyak cakap banyak dosa. Kita poyo je lebih. Yang dengar pun poyo, yang cakap pun poyo. Ya. Bosu punya orang. Sikit. Dah ada kenyap belum? Belum lagi. Ya. PA kita belum lagi. Ya. Banyak orang nak jadi PA tu. Aku tak nak. Ya. Tak nak apa? Tak nak nyusahkan dia. Satu, ya. Memanglah jadi penceramah ni susah. Ada kita nak tulis jadual, nak set tarikh, nak mutalaah lagi. Kadang tidur tak sempat nak tidur sekejap aja, ya. Tapi kita nak cari pahala terlebih. Nak rehat nanti kat syurga. Ya. Kat syurga pun tak sempat rehat sebab kena main kerja-kerja dengan bidadari. Tak sempat rehat tu. Tak sempat rehat. Bidadari kerja kita. Fikir lah. Satu bilik 70. Bukan macam bidadari dunia sakit gaut tu. Sakit lutut tu. Bidadari syurga tak sakit lutut. Fikir lah. Ya? Satu kuku, satu bidadari, 5 jari, 5 kuku, 5 bidadari. Mana sempat nak tidur. Ya. Dia tanya, abang, kuku abang ni kenapa ni? Tanya, lembut cakap, ya. Kalau bila dari dunia tanya juga, bang, kenapa kuku abang ni? Siapa potong kalau kalau yang potong dia tanya tu, siapa potong biasa yang potong lain ni sengit ni, tak sengit ni, siapa potong siap lah, ya. Dia dari dunia dia lain. Main, ya, orang perempuan jangan main. Orang perempuan yang tak kuat, badan besar mana orang perempuan tak kuat. Tapi lidahnya main. Dia jarik sampai ke tempat lain tu dengar. Ya, main orang perempuan dia. Main orang perempuan. Betul orang perempuan ni Nabi larang jadi ketua bagi lelaki. Itu dalam hadis, ar-rijalu qawmu 'ala nisa. Ya, orang perempuan dilarang jadi imam bagi lelaki, dilarang menjadi ketua, tak boleh. Suara dia bahaya, ya. Tengok dalam solat pun, kalau berlakunya salah imam dalam solat, makmum nak tegur imam perempuan, dia guna suara ke guna tapak tangan? Tapak tangan, ketuknya macam mana? Macam ni ya, cantiknya ketuknya ni. Ni bukannya raja lawak. Raja lawak boleh lah, ketuk ni. Macam ni tepuknya. Bukan boleh pakai suara. Subhanallah, subhanallah. Tak boleh. Kalau tegur macam tu, orang lelaki dengar, oh jatuh cinta lah nanti. Ya, tak boleh. Kami isteri tak apalah. Ya, maksudnya kalau di luar, ya, kalau suara perempuan dia kan sedap. Ya, sedap. Tengok kalau dia telefon. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Oh, dengar Ustaz jantung goncang main. Kuat zikir dia tak goncang.
Jumpa-jumpa ingat umur 25, Allah 70 gigi pun tak ada perempuan tu. Orang perempuan ni semua sedap, semua lawa orang perempuan ni. Tengok mata dah cantik, hidung cantik, telinga cantik, pipi cantik. Oh jalan, jauh. Lama-lama jalan tak henti lah. Dah dekat mati tak henti lah. Dalam syurga pula, penduduk syurga dia cakap tunduk, tak menongak macam kat dunia. Penduduk syurga ni dia, betul ulama beritahu, nak tengok orang ni calon-calon syurga, dia berperangai ahlak-ahlak penduduk syurga. Ni calon-calon syurga lah kata ulama. Ada yang kita tak tahu. Ada dalam hadis pun, dalam hadis kursi tak silap. Cara percakapannya, cara amalannya, itulah. Sebab penduduk syurga ni dia tak ada dendam. Dia tak ada iri hati. Ni penduduk syurga. Betul kalau belajar bab dalam kitab Muhimmah ada. Kitab Muhimmah ni insya-Allah kalau ada rezeki kita akan tambah satu kitab. Kita belajar sekali 2 kitab. Tak tahulah bila khatam ini pun tak khatam ni. Bertahun dah. Tak kata khatam ni. Bukan apa, kita nak ambil berkat je, nak ambil berkat. Nak ambil berkat. Suami ni jahat macam mana pun, isteri ni, tengok siapa isteri Firaun. Isteri Firaun apa? Tak tahu isteri Firaun. Aisyah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah. Asiyah tu. Allah, kalau artis Korea ingat. Asiyah. Perempuan yang hebat. Perempuan yang akhlaknya mulia. Suaminya macam mana? Suaminya menentang hukum Allah, tapi dia tetap taatkan Allah. Inilah wanita syurga. Nak dapat ni bukan senang. Dia biarlah dia dekat dunia dia susah, tapi dia nakkan habuan-habuan akhirat. Sebab itu bila suami isteri ni dapat suami garang, suami macam ni, kalau dia redha, nanti dia jumpa dia penduduk syurga ni, Asiyah, Fatimah Zahra, Khadijah, jumpa isi baginda, anak-anak baginda, wanita syurga. Agak senang. Kalau tak boleh sabar, tak boleh lah. Sebab penduduk syurga ni dia sabar. Duduk je ni, sabar. Bontot pun gelesek macam ada lintah tu. Sebab setan dia duduk kat punggung dia stalak. Itu yang gatal punggung. Gatal punggung. Dia tak bagi kita belajar, tak bagi. Ada suruh berhenti tu. Sikit takut tergantung ayat ni. Lalu tu dalam syurga kita bersukaria, seronok-seronok. Fikirlah dekat syurga ada satu pokoknya bernama pokok tubak. Pokok tubak ni dia daripada permata emas satu dahan ke satu dahan perjalanannya 500 tahun. Fikir bukan menunggang kereta pijat. Menunggang kuda-kuda yang merah yang bersayap. Itu orang-orang Yahudi, orang Nasara. Kalau siapa ada kawan dengan orang bukan Islam, tengok kat rumah dia ada gambar kuda terbang. Diorang percaya, bukan tak percaya. Kalau Nabi ni, dia percaya, tapi dia tidak beriman. Dia bukan tak percaya, dia percaya tapi dia tidak beriman. Itu yang diorang pun puasa. Diorang pun puasa. Itu yang kalau belajar bab tentang puasa, tentang sahur, itu yang sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami kena bersahur? Itulah kata Rasulullah, inilah bezanya puasanya orang Islam dan puasa orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia tak bersahur. Wallahu alam. Cukuplah sampai sini. Cukuplah sampai selamat je. Selamatlah, selamat berhenti. Cukuplah cukuplah. Nanti makan sejuk tak sedap. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi insyaAllah. Sesi soal jawab belum bermula. Boleh. Nak tanya boleh. Kalau saya tahu, saya jawab. Tak tahu, saya kata tak tahu. Nak tanya apa tu?
Waalaikumsalam. Saya nak tanya Ustaz bab sedekah. Macam mana kalau kita nak bersedekah, tapi kita masih ada adik-beradik yang susah, kita dah memerlukan adik-beradik. Kenapa kita sedekah? Sedekah ni, ya, kita ada panggil maqasid. Sedekah ni ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunat, ada sedekah tubuh. Sedekah tubuh ni kata ulama, sedekah tubuh ni zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni sedekah tubuh. Ya, Allah dah bagi kita tubuh sihat. Kita nak kita bersyukur atas tubuh kita sihat. Kita kembalikan, ya, kesyukuran tu kepada Allah dengan kita mengabdikan diri kepada Allah. Sedekah yang wajib ni zakat. Sedekah yang wajib ni zakat, ya. Zakat ni sedekah yang wajib lah. Sedekah yang sunat ni kita tolong orang, ya, kita bagi orang duit ke, bagi senyum kat orang ke, tolong kat barang ke, tolong pindah barang rumah ke, tu sedekah yang sunat. Tapi sedekah ni aulanya yang mana? Aulanya adalah hamba Allah, iaitu ahli keluarga yang terdekat. Ni yang paling aula, ya. Sebab itu kalau belajar buat tentang korban dan akikah, korban akikah ni wajib ke sunat? Sunat, kan? Korban kan sunat, akikah kan sunat, tak wajib pun, ya, sunat. Sunat berakikah dan sunatlah berkorban jika dia mampu. Mampu, ya. Betul, asalnya dia harus jatuh sunat bila mampu. Kadang banyak orang jatuh haram berkorban dan akikah. Haram mana? Haramnya dia tidak mendahului korban dan akikah di dalam negerinya, sibuk di luar negara. Ini haram. Boleh tak dia berakikah dan berkorban di luar negara? Boleh. Buka lagi kitab Furu'il Masail, kata ulama, jika dia tinggal di negeri itu. Sekarang kita ada buat haji, buat umrah, tinggal sana, kita berkorban di sana, boleh, ya? Sebab kita ada kat sana. Ya, memang digalakkan. Tapi kalau kita kat sini, ulama tidak menggalakkan. Kenapa? Dia aulanya dalam negara kita, sebab kita tinggal dalam negara. Sebab orang dalam negara masih memerlukan korban dan akikah. Macam tadi sedekah je lah. Ahli keluarga susah, kita tolong ahli keluarga kita dulu, baru nak tolong orang lain dulu. Ahli keluarga lah, ya. Ni hukum dia, ya. Hukum ni, hukum dalam kitab sebut itu. Harus memindahkan daging korban, iaitu bagi ketua negara. Harus dapat apa, ya. Kita kena belajar, ya. Itu nak buat tu kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, itu yang dia tak dapat apa. Dah faham? Faham? Dia macam itulah kaedah dia, ya. Sebab itu kata ulama, dahulukan ahli keluarga yang terdekat. Kadang orang tanya buat zakat. Zakat boleh tak ahli keluarga kita bagi zakat dengan ahli keluarga? Boleh. Contoh, adik nak zakat kat abang, ya. Abang nak zakat dekat mak, boleh, ya. Kena tahu tak? Yang menerima zakat apa? Iaitu orang yang susah. Boleh, tak kira ahli keluarga sekali pun, ya. Ni hukum zakat, ya. Orang yang musafir pada jalan Allah, orang yang memerlukan nak bayar hutang, banyak kaedah zakat. Yang kata anak yatim boleh terima zakat, kena tahu. Kalau anak yatim ni kaya, tak boleh. Ya, tak boleh. Anak yatim ni yang susah, boleh, ya. Ya, kalau kaya tak boleh. Ya, bapa apa rumah hebat, banglo, tak boleh terima zakat, ya. Itu kena tahu. Kadang ada ustaz boleh terima zakat tak? Kalau ustaz ni urusan fisabilillah, ustaz ni boleh terima zakat. Sebab itu bila buat kerja agama ni, dia jalan pada jalan fisabilillah. Itu kena tahu tu, ya. Dia hukum ni macam tu lah. Orang yang susah, ya. Ada dalam kitab kuning, kitab tua lah, kitab fiqh, ya. Kitab moden tak ada, ya. Udahlah, dah sejuk ni bangkat. Tanya ni, tak ada dah kan. Tak ada, kita tutup doa. Jadi sebelum tutup, kita minta ampun dengan Allah, ya.
seandainya kita ada salah dalam majlis, ya, terlanggar adab, ya, dan kalau kita Al-Quran, ayat Quran ada salah, hadis ada silap, hukum ada tersasar, minta maaf. Mudah-mudahan kita dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Nanti kita tetaplah tarikhnya, ya. Kalau aku tak sampai-sampai, bulan depan tak sampai-sampai, dah mati tu, ya. Dah mati sekah Fatihah, ya. Tak payah pergi kubur, tak payah, ya. Habis sekah Fatihah cukup lah, ya. Meninggal, Alhamdulillah meninggal tak, aku cari dalam rumah, ya. Orang yang meninggal ni dia alam barzah. Alam barzah, ya. Alam barzah. Dia ada 2 negeri kan. Satu negeri Illiyin, satu negeri Sijin. Dia alam barzah. Itu bila mati, jasad je mati, roh tak mati. Ya. Itu sunat ziarah kubur pada hari Jumaat. Lepas ni tutup. Benar ke orang yang dah mati ni dia balik ke rumah, balik ke kubur, ni tak ada dalam hadis. Kalam ulama, kalam ulama. Orang-orang yang beriman dia akan balik ke rumahnya, akan balik ke tanah perkuburannya. Dia diiringi oleh malaikat-malaikat Allah. Tapi bagi roh-roh yang beriman, ya, bagi roh-roh yang beriman. Sebab apa dalam hadis sebut? Daripada sebab tu yang ulama beritahu, takkan pula mereka ni tak pergi ke kubur mereka. Sebab apa dalam hadis sebut arwah ni, roh ni, bila orang yang hidup datang ke kubur, kaki-kaki mereka mereka bagi salam ke kubur, assalamualaikum ahli kubur. Orang kubur jawab, ya, itu tandanya ahli kubur dia benar. Itu ulama. Lepas itu kita mengaji ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma' ulama, hukum qiyas. Ya, itu yang hukum qiyas itu. Takkanlah kalaulah roh ni tak ada benar, kembali ke kuburnya, kenapa? Siapa yang jawab salam? Ni hukum qiyasnya. Ya, tapi bagi roh-roh yang beriman, roh yang tidak beriman tidak dibenarkan balik, ya. Tu. Sebab ada dalam kitab sebut, bila di kebumi si mati, jenazah, mereka akan datang ke kubur mereka. Mereka tengok yang mana dulu yang dimakan di ulat. Tu. Ya, perut ke, mata ke, ya. Tu. Dalam kitab sebut itu. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dalam redha Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa alaikal masir birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.